Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, sembah pati untuk kesemua. Seronok kan dapat main telefon? Sekejap pun jadilah. Allah, lupa saya belum kenalkan diri. Nama diberi Nur Amira Husna binti Zulkifli. Saya wakil puteri sulung Sekolah Menengah Sains Pokok Senang. Saya bukan nak sembang kosong hari ini, tapi saya ingin menajamkan lagi ilmu bakal-bakal bidadari di akhirat yang dirindui Rasulullah dan dicintai oleh Allah Maha Pencipta Alam. Amin. Telah pun kita kenal beberapa serikandi Islam yang mana perjalanan mereka, Masya Allah, sungguh mencabar. Pertama, kesetiaan seperti Siti Khadijah. Lihat pada kesetiaan Siti Khadijah. Serikandi Siti Khadijah binti Khuwailid adalah isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau digelar sebagai At-Tahirah, iaitu seorang wanita yang suci. Cerita mengenai kesetiaan Khadijah kepada suaminya Muhammad SAW seperti dalam sabda Nabi yang bermaksud, dia percaya padaku di saat semua orang ingkar dan membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku, menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku, dan Allah telah mengurniaiku dari rahimnya beberapa orang anak. 2. Kesabaran seperti Asiyah. Hadirkanlah kesabaran seperti Asiyah. Asiyah ialah isteri kepada Raja Fir'aun. Fir'aun menyampaikan titah kepada utusannya, iaitu bawalah sebuah batu yang besar. Jika Asiyah tetap beriman pada Tuhan Musa dan Harun, pukulkan batu besar itu kepadanya. Namun, jika dia mengubah pendiriannya, maka tetaplah dia menjadi isteriku. Maka, ketika utusan tersebut sampai kepada Baginda Asiyah, isteri Fir'aun ini sedang menonggakkan kepalanya ke langit dan bermunajat serta berdoa kepada Allah. Al-Quran mengabadikan doa Asiyah tersebut dalam surah At-Tahrim ayat 11 yang bermaksud, Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ketiga, kemuliaan seperti Siti Maryam. Kemudian Allah berfirman dengan Jibril sebagai perantaraan, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Surah Ali Imran ayat 42 hingga 47. Jadi, mengapakah saya mengatakan bahawa Maryam sangat tabah dan kuat? Kerana Maryam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengandungkan Nabi Isa tanpa disentuh oleh seorang pun lelaki. Cuba kita faham dan bayangkan betapa kuatnya dugaan Baginda Maryam. Sangat susah, bukan? Tidak langsung saya dapat memikirkan tentang perkara itu. Ternak sudah bumi ditelan zaman, kerosakan semakin berleluasa, teruknya kita. Ya Allah, ampunkan kami, muslimah-muslimah di akhir zaman, semakin kurang menjaga maruah diri. Ingat, tutup aurat itu wajib, akhirat itu benar, janji Allah itu pasti. Contohilah serikandi-serikandi seperti mereka ini di dalam kehidupan seharian kita. Fitnah makin berleluasa. Jadi, apa yang perlu kita lakukan sebagai persiapan? Kembalilah kepada Sang Maha Pencipta. Tegapkan iman, bersahabatlah dengan Al-Quran dan sejadah. Muslimah pada zaman sekarang sangat-sangat tidak selamat jika tidak menguatkan iman, kerana kalau kita boleh lihat sekarang terdapat banyak hubungan sosial yang sangat pelik dan tidak masuk akal. Contohnya LGBT, iaitu gay, lesbian. Cuba kita renungkan, sebelum Islam datang,
pada zaman jahiliah dulu, perempuan tidak ada nilai langsung, malah dibunuh hidup-hidup sejak bayi. Malu orang jahiliah dulu apabila dapat anak perempuan, mereka terasa amat hina. Betapa hinanya kita dahulu. Bila Islam datang, Islam angkat martabat kita sehingga syurga terletak di bawah tapak kaki ibu. Tapi bersyukurlah kita pada hari ini, kini kita sendiri yang menjatuhkan maruah kita sendiri. Aurat tutup tak sempurna, solat lagilah entah ke mana. Ilmu agama bukan keutamaan, tambah-tambah lagi masalah hati, rindu boyfriend lah, skandal lah. Allahu, sedar tak kita dulu Nabi susah payah tegakkan Islam, hari ini kita hargai tak perjuangan Nabi kita. Kata nak masuk syurga, jumpa Nabi, siap nak duduk rumah sebelah dengan rumah Nabi lagi. Jadi hijrahlah. Akhir pesanan, perempuan jadilah asbab Islam bangkit, jangan jadi asbab Islam jatuh. Saya tutup teguran saya dengan 2 rangkap pantun. Wajah yang cantik dibawa ke tanah, akhlak yang baik jannah. Saya tamatkan nasihat saya pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.